Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hafid Dawson dan ini Pastikan Sahih 13 Jun 2022. Anda bersama saya di saluran berita RCM My Freeview 123 selama 30 minit ini untuk kami kongsikan kepada anda perkembangan dalam dan juga luar negara, khususnya berkaitan dengan berita yang tidak benar yang kami telah tentu sahkan dan untuk dipaparkan kepada anda. Untuk permulaan ini kita mulakan dengan segmen yang pertama, segmen Sahih. Baik, kita mulakan dengan kenyataan media Kementerian Kesihatan Malaysia KKM berkenaan dengan majlis perasmian sambutan Hari TB Sedunia peringkat kebangsaan bagi tahun ini dan pelancaran jelajah agenda nasional Malaysia Sihat ANMS di Langkawi, di mana Hari TB Sedunia disambut di seluruh dunia pada 24 Mac setiap tahun sempena memperingati tarikh penemuan Mycobacterium tuberculosis oleh Dr. Robert Koch pada tahun 1882. Dengan menggunakan tema Invest to End TB, Save Life, memberikan mesej mengenai kepentingan meningkatkan usaha dalam menamatkan penyakit ini penyakit TB, di mana penurunan kadar insiden TB sebanyak belakangan ini yang kita sempat kongsikan kepada anda, di mana inisiatif operasi pembenihan awan ataupun OPA di kawasan Tadahan Empangan Bukit Merah Semanggol, daerah Kerian, seluas 19,058 hektar sawah di kawasan pembangunan pertanian bersepadu IADA Kerian dan sebahagian daripada kawasan pembangunan pertanian bersepadu IADA Pulau Pinang di Sungai Aceh seluas 1,267 hektar sawah yang mengalami isu bekalan air untuk sistem pengairan sawah bekal berakhir setelah kerajaan bersetuju untuk melaksanakan operasi pembenihan awan OPA di kawasan Tadahan Empangan Bukit Merah Semanggol, Kerian, Perak. Untuk kenyataan penuh anda boleh ke Kementerian Pertanian dan Industri Makanan untuk maklumat lanjut. Baik, Pastikan Sahih berehat seketika, kembali selepas ini dalam segmen berikutnya. Jangan ke mana-mana. Prestasi negara pada tahun 2021 yang telah mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik. Menerusi strategi pengurusan kesihatan yang berkesan dan persefahaman politik yang terbentuk, negara kini boleh kembali mengorak langkah untuk menjayakan agenda pembangunan. Situasi COVID-19 juga telah semakin pulih. Negara kini telah memasuki ke fasa peralihan ke endemik. Beta merasa amat sukacita melihat rakyat beta dari berbilang bangsa dan agama lebih positif dalam menjalani kehidupan seharian. Kerajaan Tuanku kekal komited untuk melonjakkan prestasi perdagangan dan pelaburan negara, termasuk memastikan pelaburan langsung domestik terus dirangsang. Bagi mencapai matlamat ini, Kerajaan Tuanku akan terus memastikan urusan para pemain industri dipermudahkan dan sistem penyampaian perkhidmatan awam dipertingkatkan. Bagi tahun ini, Kerajaan Tuanku bertekad memacu ekonomi untuk mencapai pertumbuhan di antara 5.3% sehingga 6.3% sebagaimana yang diunjurkan. Seluruh negara di ASEAN ini mempunyai penduduk yang boleh bertutur bahasa Melayu. Jadi tidak ada sebab kenapa kita tidak boleh menjadikan bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa ASEAN. Kita akan menyelaraskan perkara ini. Saya akan berbincang dengan pemimpin-pemimpin negara ASEAN, terutamanya yang telah pun menggunakan bahasa Melayu. Saya akan bincang mereka supaya bersetuju untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN, dan selepas itu akan berbincang dengan pemimpin-pemimpin negara-negara lain yang mempunyai penduduk yang menggunakan bahasa Melayu. Bertemu kembali dalam Pastikan Sahih. Untuk segmen berikutnya, kita akan teruskan dengan segmen Semasa.
Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyarankan agar konsep tasamuh yang menerapkan nilai toleransi serta kebersamaan dapat dipraktikkan keluarga Malaysia, seterusnya menjadikan masyarakat di negara ini menghargai dan memahami nilai perbezaan. Konsep tasamuh bukan sahaja sesuai diamalkan di dalam urusan ibadah tetapi juga dalam kehidupan sosial. Dalam realiti keluarga Malaysia yang terdiri daripada masyarakat berbilang kaum, sudah pasti kepelbagaian budaya dan adat resam menjadi satu keunikan yang perlu diraikan sekaligus mewujudkan masyarakat yang aman dan sejahtera. Dalam realiti keluarga Malaysia yang terdiri daripada pelbagai masyarakat berbilang kaum ini, sudah pasti kepelbagaian budaya dan adat resam menjadi satu keunikan yang perlu diraikan sekaligus mewujudkan masyarakat yang aman dan sejahtera. Mana-mana budaya yang tidak bertentangan dengan akidah Islam boleh disantuni tanpa sebarang stigma dan diskriminasi. Pegawai dan warga kerja Kementerian Komunikasi dan Multimedia KCOM diseru meningkatkan prestasi serta peka terhadap permasalahan rakyat yang berlaku di peringkat akar umbi. Selain mengambil pendekatan proaktif mencari penyelesaian, Menterinya Tan Sri Anwar Musa juga mahu warga KCOM mempersiapkan diri dengan pelbagai kemahiran dan maklumat untuk menangani sentimen yang dimainkan di media sosial. Kita kena terima kewujudan social media dan memang kita pun buat sentimen analisis setiap hari, tetapi agensi dan jentera kerajaan mengambil kira kehadiran social media, kitalah kena memperbaiki diri kita. Dalam perkembangan lain, semua jabatan penyiaran negeri perlu aktif mempromosikan aktiviti bagi mendekatkan masyarakat untuk mengenali RTM sebagai badan penyiar utama. Ke arah itu, Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Cik Roslan Cik Daud mahu kumpulan pemikir negeri diwujudkan bagi menambah baik kandungan program yang dirancang. Kewujudannya juga sebagai pemerhati bagi meningkatkan prestasi jabatan. Negeri perlu wujudkan kumpulan pemikir dia masing-masing. Semua negeri, tak perlu ramai. Kumpulan pemikir ni tak perlu ramai. Pilih yang bagus-bagus, duduk kita 2, 3, 4 orang. Supaya kita dapat tambah baik, improvise kita punya kandungan, konten kita dan juga persembahan kita. Kerajaan Johor sentiasa menerapkan ajaran Islam bukan sahaja dalam sistem pentadbirannya tetapi juga dalam bidang pendidikan. Menurut Menteri Besar Datuk Onn Hafiz Ghazi, pembudayaan ajaran Islam juga dipupuk secara konsisten menerusi pelbagai program berkaitan Al-Quran. Beliau turut menyatakan kesyukuran apabila Johor sekali lagi dipilih sebagai tuan rumah selepas kali terakhir pada tahun 2012. Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan berlangsung selama 6 hari melibatkan 110 orang peserta, 29 peserta tilawah dan 81 peserta hafazan Al-Quran. Aliran agama Islam negeri juga tersusun sistematik secara konsisten. Banyak program mengenai Islam, khususnya berkaitan Al-Quran yang dilaksanakan. Malah, anak-anak Islam di Johor dipastikan menerima pendidikan agama yang turut menyediakan pembelajaran Al-Quran. Sistem sekolah agama Kerajaan Johor ini sudah berusia lebih 100 tahun. Kesediaan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM membentangkan cadangan dan gerak kerja penubuhan jawatankuasa Kabinet melindungi golongan rentan kepada mesyuarat Jemaah Menteri merupakan inisiatif terbaik dan wajar. Pensyarah kanan Fakulti Teknologi dan Informatik Razak Universiti Teknologi Malaysia UTM, Dr. Mazlan Ali berkata, dengan adanya jawatankuasa berkenaan, ia membolehkan gerak kerja lebih tersusun. Langkah itu juga memastikan kebajikan golongan tersebut daripada dimanipulasi dan dianiayai dalam pelbagai bentuk. Namun bagi memastikan pelaksanaannya berjaya dan berkesan, ia memerlukan kerjasama semua pihak agar golongan terbabit terus terbela. Berpandangan bahawa melalui penubuhan jawatankuasa ini akan mengemaskinikan kerja dan juga perancangan untuk menyusung dan juga memastikan perjalanan misalnya pusat-pusat jagaan
perlu mematuhi SOP dan Kementerian Perumahan boleh memastikan ataupun mengenakan satu peraturan bahawa premis yang digunakan untuk kumpulan rentang ini akan dipastikan mengikut prosedur. Agensi seperti Bomba misalnya boleh memainkan peranan ini. Baik, perkembangan berikutnya. Keputusan untuk menghapuskan pentaksiran tingkatan 3 atau PT3 dan melaksanakan pentaksiran berasaskan sekolah PBS membolehkan pelajar belajar dalam keadaan yang baik sekaligus dapat mengembangkan kemahiran diri mereka. Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Dr. Mah Hang Sun berkata, PBS bukanlah sesuatu yang baru dalam sistem pendidikan negara. Malah ia telah diperkenalkan sejak 10 tahun lalu. Jelas beliau, setiap pelajar mempunyai kelebihan kemahiran diri yang perlu dikembangkan dan kerajaan tidak mahu mereka terkongkong dengan pemeriksaan semata-mata. Kalau kita lihat banyak negara maju yang maju dalam bidang pendidikan, kita nak membolehkan anak kita ini dapat develop, membangunkan kemahiran mereka, bukan saja setakat akademik semata-mata, tetapi kemahiran dalam bidang yang lain. Polis Diraja Malaysia PDRM mencadangkan kepada kerajaan supaya meminda atau menggubal beberapa akta berkaitan hukuman dadah selaras dengan perkembangan semasa salah guna bahan terlarang itu di negara ini. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Datuk Ayub Han Maidin Pici berkata, sebagai contoh, jenis dadah yang kini banyak disalahguna penagih di negara ini ialah syabu dan pil ekstasi berbanding heroin sebelum ini. Beliau berkata selain itu pihaknya sedang menyenaraikan bahan kimia terlarang yang digunakan untuk menghasilkan dadah jenis baharu seperti syabu, ketamin, pil yaba dan pil kuda. Katanya setakat ini lebih 60 bahan kimia terlarang tersenarai dalam penggunaan penghasilan dadah jenis baharu di Malaysia berbanding lebih 900 bahan kimia terlarang untuk tujuan tersebut yang tersenarai di luar negara. Baik, selepas 2 tahun dilanda pandemik COVID-19, buat julung kalinya, Malaysia terpilih menjadi tuan rumah pertandingan sukan elektronik e-sukan Piala Asia Tenggara Mobile Legends MSC 2022. Pertandingan yang menghimpunkan 12 pasukan terbaik di seluruh Asia Tenggara tersebut memberi petanda positif tentang peluang Malaysia untuk terus dipilih menganjurkan lebih banyak kejohanan e-sukan pada masa hadapan. Penganjuran MSC 2022 yang berlangsung di Pusat Perdagangan dan Antarabangsa Malaysia MITEC ketika ini meneruskan bahang kejohanan e-sukan yang masih belum reda selepas Sukan C 2021 di Vietnam baru-baru ini. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP sedia membantu usahawan buku yang memerlukan pinjaman sebagai usaha meringankan beban golongan itu. Menterinya Tan Sri Noh Omar berkata bantuan seumpama itu wajar memandangkan pengoperasian industri buku memerlukan kos bagi menyediakan kemudahan pengangkutan seperti lori dan alat percetakan. Usahawan-usahawan yang terlibat dalam dunia usahawan buku ini akan dibantu KUSKOP dan juga akan memberi bantuan semampu boleh. Beliau berucap ketika di majlis penutupan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTC malam tadi. Menurutnya terdapat syarikat percetakan yang diberi bantuan peralatan, mesin pencetak dan peralatan periklanan sehingga RM500,000 yang dalam berbentuk geran. Baik, seterusnya. Sistem pengairan dan saliran melibatkan kos lebih 410 juta sedang dibangunkan untuk mengatasi masalah air sekaligus meningkatkan sektor pertanian di Kota Belud. Ia merangkumi 17 projek pembangunan dan kerja naik taraf sistem pengairan dan saliran, pembinaan tali air utama dan jalan ladang serta infrastruktur lain yang dijangka siap sepenuhnya menjelang 2030. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata, pembangunan infrastruktur itu dapat meningkatkan hasil dan sasaran tahap sara diri SSL beras Sabah kepada 60% berbanding 24% SSL beras ketika ini.
Ronald berkata demikian ketika berucap dalam majlis perasmian program Smart Sawah Berskala Besar Smart SBB di Kota Belud. Program berkenaan adalah di bawah seliaan Padi Beras Nasional Berhad Bernas sebagai syarikat peneraju yang melibatkan 40 pesawah dengan kawasan penanaman seluas 45 hektar. Projek hidroelektrik Nenggiri yang menelan kos 5 bilion bakal memberi manfaat besar kepada rakyat dan pembangunan negeri Kelantan. Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, projek hidroelektrik itu bakal menyalurkan 300 megawatt akan meningkatkan kapasiti perjanaan tenaga boleh baharu TBB di Semenanjung Malaysia. Projek mampu menjana tenaga serta-merta bagi memastikan kestabilan dan daya harap bekalan elektrik kepada grid nasional sekiranya berlaku gangguan. Bagi masyarakat orang asli, Zainal Khalil berkata, projek berkenaan dapat disiapkan mengikut jadual dan pembinaan pendapatan baharu kepada mereka dapat dilakukan secepat mungkin. Baik, seterusnya, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHCP menafikan Pulau Pinang sedang menghadapi krisis bekalan telur ayam sebagaimana yang dilaporkan sebuah media baru-baru ini. Timbalan Pengarah KPDNHCP Negeri A. Morgan berkata, berdasarkan tinjauan dan maklumat yang diperoleh daripada peternak dan pemborong, kebanyakan mereka memberitahu bahawa stok atau bekalan telur ayam Pulau Pinang adalah dalam keadaan stabil. Baik, pastikan saya berehat sekali lagi kembali selepas ini. Berlaku peningkatan ketara dalam kes bunuh diri berbanding tahun-tahun sebelum ini. Dan menurut PDRM, sehingga Mac tahun ini sahaja sejumlah 336 kes bunuh diri dilaporkan. Kita mampu tanganinya seandainya kita dapat kenal pasti simptom-simptom awal kemurungan. Jangan lalui sendirian. Dapatkan pertolongan. Sekiranya kita membaca sesuatu sumber berita, bacalah kisah sepenuhnya, bukan menilai sekadar tajuk berita. Ia mungkin boleh mendorong kita membuat tafsiran yang salah dan juga pastikan sumbernya mempunyai reputasi yang baik dan ingat, kongsi fakta bukan kabar angin. Perhatikan berita yang anda perolehi sama ada dari sumber yang tular, dikongsi kenalan atau ahli keluarga anda. Selalunya, berita yang palsu atau sumber yang tidak sahih akan membuat kesilapan ejaan, reka letak yang janggal atau menggunakan pemilihan bahasa yang negatif serta beremosi. Semak sumber rasmi dan bandingkan maklumat yang anda perolehi. Baik, bertemu kembali dalam Pastikan Sahih. Kita teruskan dengan segmen yang terakhir, iaitu segmen notifikasi. Baik, siaran inklusif malam ini akan diteruskan seperti biasa sebaik sahaja berita perdana iaitu Pelan Tindakan Keusahawanan Sosial 2030 bersama dengan menterinya Yang Berhormat Tan Sri Noh bin Haji Omar iaitu Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP pada malam ini 13 Jun 2022 pada jam 8.40 malam. Dan berikutnya akan disiarkan bicara naratif, satu lagi topik penting berkaitan dengan harga makanan dan juga sekuriti makanan negara dengan tajuknya
cabaran Pelan Tindakan Sekuriti Makanan Negara bersama dengan Nur Fitri Amin Rahmat, Koordinator dan Penyelidik Forum Kedaulatan Makanan Negara, sebaik sahaja selepas siaran inklusif. Dan berikutnya, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Kebangsaan tahun 1443 Hijrah pada 12 hingga 17 Jun ini di Dewan Besar Pusat Islam Iskandar, Jabatan Agama Islam Negeri Johor, Johor Bahru. Jadi anda boleh saksikan kesemua acara yang telah dirancangkan ini di RTM. Dan seterusnya, program Jurnal Filem Malaysia ini adalah terbitan Finas, di mana Finas mempelawa kepada mereka yang berminat untuk menghantar penulisan berkaitan industri perfilman Malaysia di bawah program Jurnal Filem Malaysia, dan setiap penulisan yang terpilih akan menerima honorium daripada pihak Finas dan akan disiarkan dalam semua platform media sosial Finas serta akan diterbitkan dalam bentuk jurnal. Anda boleh imbas QR code yang tertera di kaca TV anda untuk maklumat lanjut. Baik, berikutnya keluarga Malaysia, Hari Kesedaran Albino Sedunia. Apa itu albino? Iaitu merupakan penyakit genetik yang menyebabkan masalah penghasilan melamin, iaitu pigmen untuk menghasilkan warna kulit, di mana individu albino mempunyai rambut, kulit, kening dan mata dengan warna yang terang dan tidak berwarna. Mereka terdedah kepada sinaran matahari, kanser kulit dan mempunyai masalah mata. Dan satu lagi fakta menarik, di mana individu albino ini memerlukan penjagaan rapi, terutamanya dari segi pemakaian krim, pelembap dan juga pelindung matahari. Selamat Hari Albino Sedunia. Baik, seterusnya, ini adalah 7 prinsip perlindungan data peribadi. Anda amalkan 7 prinsip ini, insya-Allah anda akan selamat daripada gangguan ataupun mereka yang bertindak sebagai skema. Apa itu 7 prinsip yang dinyatakan di sini? Prinsip am, prinsip notis dan pilihan, prinsip penzahiran, prinsip keselamatan, prinsip penyimpanan, prinsip integriti data dan juga prinsip akses. Dan yang paling penting di sini adalah prinsip integriti data, di mana pengguna data perlu mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk memastikan bahawa data peribadi adalah tepat, lengkap dan tidak mengelirukan dan yang terkini. Baik, seterusnya, pembelian secara dalam talian pastinya menyeronokkan kepada semua pihak. Namun, apa yang anda perlu lakukan jika barang yang dibeli secara dalam talian diterima dalam keadaan rosak? Apa yang anda perlu lakukan sebelum anda melakukan minta ganti rugi? Jadi yang pertama, anda perlu simpan resit dan bukti pembelian, berhenti guna barang yang rosak, ambil video sebagai bukti kerosakan ataupun kegagalan barang itu berfungsi, rujuk polisi tebus barang oleh penjual, laporkan dan berikan buktian lengkap tentang kerosakan barangan yang dibeli, kembalikan segera kepada penjual dan sekiranya penjual enggan, ini paling penting. Sekiranya penjual enggan bekerjasama, tuntut hak tebus ganti rugi anda di Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia TTPM. Saya pasti ini ramai yang tidak tahu, maka kami kongsikan kepada anda supaya anda mendapat maklumat yang tepat dan juga mempunyai saluran yang tepat untuk melakukan aduan sekiranya anda menerima barang yang rosak. Baik, hebahan tadi mengakhiri Pastikan Sahih hari ini. Teruskan bersama kami di Pastikan Sahih di saluran berita RTM My Fairview 123 untuk kami bawakan kepada anda berita yang tepat dan sahih. Terima kasih kerana menonton. Saya Hafidh Olsen. Jaga diri. Jumpa lagi.